مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan saliha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami mohon limpah kurniamu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang beri manfaat kepada kami. Berikanlah kekuatan taufik kepada kami untuk kami amalkan. Kami laksanakan apa yang kami pelajari ya Allah. Kami amalkan apa yang kami ketahui ya Allah. Dan diharap semoga Engkau terimalah setiap ibadah dan kebajikan yang kami buat semasa hidup ini sebagai amal bakti yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Allah, turunkanlah sakinah di dalam majlis kami ini, iaitu ketenangan jiwa kami. Bukakan minda kami, lapangkan dada kami, terangkanlah hati kami serta mudahkan kami memahami apa yang kami pelajari ini ya Allah. Semoga ia menjadi ilmu yang yakin sebagai panduan dan bekalan hidup kami di muka bumi ini. Ya Allah, datangkanlah para malaikat yang mengerumuni kami. Ya Allah, turunkanlah para malaikat yang mengelilingi kami bertingkat-tingkat hingga ke arasmu, memohonkan keampunan bagi kami yang sedang duduk dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu yang mulia, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami daripada segala sifat-sifat yang laku yang keji, sifat-sifat mazmumah yang Engkau benci dan Engkau murkai ya Allah, iaitu penyakit-penyakit hati yang sudah lama bersarang di lubuk hati kami ini ya Allah. Akhlak yang buruk yang masih ada dalam diri kami ini ya Allah, Engkau ungkaikan, bersihkan, sucikan hati dan jiwa kami daripada sifat-sifat yang kotor dan jahat ini ya Allah. Dan Kau ganti dan hiasi diri dan hati kami dengan akhlak budi pekerti yang mulia, sifat-sifat mahmudah yang Engkau puji dan Kau cintai ya Allah, sebagaimana yang Kau kurniakan akhlak yang agung, akhlak yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami dalam melakukan amal-amal salih dan amal-amal ketaatan. Di samping itu, kasihani kami, terutama kami yang sudah tua ini ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan semua bentuk maksiat selama-lamanya ya Allah, di sepanjang saki-baki hidup yang Kau pinjamkan untuk kami lalui, kami tempuhi di dunia ini nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah niat-niat kami dalam ibadah kami atau apa saja pekerjaan yang kami buat, supaya niat kami itu ikhlas liwajhillah, semata-mata kerana-Mu dan untuk-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, mati kami, dunia kami, akhirat kami sentiasa dalam pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu, dan kami sekalian sentiasa mendapat pertolongan, rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. Yang saya muliakan, lagi saya hormati dan saya kasihi pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Batu Berendah Melaka. Itu juga kepada pegawai syarak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Noja, pemimpin-pemimpin setempat, hadirin hadirat, wabil khusus yang hadir pada malam ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, sekali lagi Allah bertemukan kita pada malam ini dalam majlis yang mulia, di tempat-tempat yang mulia. Kerana dalam dunia ini ada dua tempat. Yang pertama, tempat yang paling Allah cintai ialah masjid. Masjid-masjid, surau-surau, itu tempat di bumi ini, tempat yang paling Allah suka, Allah gembira. Dan
Tempat yang paling Allah murka, tempat yang Allah paling benci di dunia ini ialah pasar-pasar. Termasuk shopping center lah tuan-tuan ni. Kenapa tuan-tuan? Bila masuk di dalam pasar ataupun shopping center, kita jadi leka, khayal. Khayal dilekakan oleh iblis dan syaitan. Lebih-lebih lagi di pasar-pasar ini ada tempat-tempat yang mengandungi pembohongan, penipuan dan sebagainya. Jadi sebab tuan-tuan memang tak dilarang. Kerana dalam Al-Quran juga tuan-tuan, orang-orang kafir mencelah Nabi bahawa Muhammad mendakwa dia jadi Nabi. Adakah Nabi pergi pasar? Ini tuan-tuan sebab harus sifat bagi Rasul dalam bab tauhid, harus manusia ini bersifat seperti sifat manusia. Makan, minum, berkahwin, sakit, sihat, tahu sedih. Itu harus sifat yang ada pada Rasul. Ada 9, yang mana wajib ada 4, mustahil ada 4, harus pun ada 4. Inilah sifat yang ada pada diri semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itu juga tuan-tuan, Allah jadikan mereka, Allah bentuk dia dengan sifat sedik, amanah, tabligh dan fatanah. Masya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung pengajian kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan saya minta maaf tuan-tuan ni, saya punya sound system dah berapa minggu dan sebulan lebih saya ingat ni belum elok lagi. Tapi alhamdulillah dah macam-macam ikhtiar tuan-tuan ni. Madu Kemboja, orang perempuan cakap madu kena tersentil dengan. Tadi semalam makan madu Yaman, masya-Allah. Tapi alhamdulillah, syukur. Baik, kita balik muka surat 405 betul. 405 iaitu ada pun takbir. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Siapa yang ada kitab ni tuan-tuan ni, muka surat 405, 4 baris yang keempat daripada bawah. Ada pun takbir maka sempurnanya dengan 3 perkara. Mana takbir? Takbiratul ihram. Sempurnanya sebab takbir utama tu merupakan satu rukun dalam rukun-rukun semayang yang wajib kita sempurnakan. Jadi untuk sempurna semayang kita lebih sempurna, maka kita kena sempurnakan 3 perkara. Pertama, takbir yang betul, takbiratul ihram. Yang dikatakan takbiratul ihram ialah ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram, mana kita bila mulakan semayang, di awal-awal mukaddimah masuk dalam pintu semayang, kita ucap takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi tuan-tuan, maka takbir yang betul mana bukannya susah, Allahu Akbar. Kadang-kadang tuan-tuan dalam takbiratul ihram tu banyak orang silap dan salah. Pertama tuan-tuan, syarat untuk takbiratul ihram ialah sudah berdiri betul, dah tetap berdiri betul. Dah berdiri betul, Allahu Akbar. Selagi kita belum berdiri betul, maka tidak sah kalau kita takbiratul ihram. Tuan-tuan. Contohnya lah tuan-tuan ni, satu orang masuk dalam masjid dan imam dah mula sembahyang berjemaah. Tak kira rakaat berapa tuan-tuan ni. Maka imam baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi dia daripada pintu sana masuk. Jadi dia nak apa? Dapat satu rakaat sama imam. Jika dia sama rokok dengan imam, maka dia dapat satu rakaat. Jadi dia kejar tuan, berlari, sambil berlari, belum sampai lagi 2-3 tapak, dah Allahu Akbar. Tak sah. Tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kepada kita supaya tenang. Dalam hadis yang lain mengatakan bahawa tenang itu daripada Allah, gopoh gapah itu daripada syaitan. Jadi Nabi bersabda, kalau kamu pergi nak bersemayang ke, maka pergi masuk dengan adab, dengan tenang, jangan gopoh gapah. Apa yang luput, tambah balik kemudian. Jadi antara adab-adab
untuk kita menunaikan sembahyang. Dan lagi mesti takbiratul ihram tadi keadaan kita sudah berdiri tetap betul, bahawa Allahu Akbar. Kemudian dikata takbiratul ihram yang betul. Jadi sebenarnya ada juga yang salah tuan-tuan ni. Pertama sekali takbiratul ihram tu hendaklah didengar dengan telinga kita ucapan Allahu Akbar. Mesti dengar dengan telinga. Bukan mesti kuat. Jangan kuat, lebih kuat daripada imam. Berat tuan-tuan ni. Jadi sekadar dengar Allahu Akbar, baik laki-laki atau perempuan, dengan lafaz Allahu Akbar. Tak boleh separuh-separuh. Allah bar, Allah baru nak. Tak betul. Ataupun macam-macam. Ada lebih kurang 21 syarat untuk takbiratul ihram. Ini untuk mendalamilah. Masya Allah. Kemudian jangan panjangkan alif pada Allah. Allahu Akbar. Dan makna lain tuan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Panjang lagi dan lain makna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah. Adakah? Dah tanya pula. Adakah Allah Maha Besar? Ada orang dia punya bar tu panjang. Allahu Akbar. Ada orang pula pada ba tu ada sabdu Allahu Akbar. Akbar. Kalau kita jadi makmum pula, mesti takbiratul ihram kita setelah takbiratul ihram imam. Kalau serentak tidak sah atau mendahului. Itu antara syarat-syarat untuk takbiratul ihram. Kemudian kena mu'alat berturut-turut. Tak boleh kita akbar Allah, tak boleh. Tuan-tuan, kalau dalam BK ni dia punya buat senang, tapi nak perinci one by one, seorang ramai tak tahu tuan-tuan. Nak amal senang, Allahu Akbar. Tapi kalau untuk kita untuk fardu kifayah, kena ada orang yang faham tentang syarat-syarat takbiratul 25. Kemudian jangan selang yang lama. Antara Allah dengan akbar, jangan selang yang lama. Allahu Akbar. Masya-Allah. Itu yang pertama, takbir yang betul. Yang kedua, mengangkat kedua tangan di depan telinga. Ini sunat saja. Tak angkat tangan pun tak boleh. Untuk sempurna lagi tuan-tuan, kita kena sempurnakan yang rukun dan yang sunat abad dan sunat hai'ah. Jadi angkat tangan ini hukumnya sunat hai'ah. Yang wajibnya Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Dan untuk sempurna kita punya takbiratul ihram, hendaklah kita angkat tangan. Tapak tangan kita menghadap kiblat. Ujung ibu jari kita di bawah cuping telinga. Dan selari dengan kita punya bahu. Angkat kedua tangan di depan mengangkat kedua tangan di depan telinga kita ni. Insya-Allah. Ini yang sempurna. Ini bukan tuan-tuan kita kebajikan. Ini sunat. Kalau kita takbiratul ihram tak angkat tangan pun sah hukumnya. Allahu Akbar. Boleh. Luruskan tangan, boleh. Tak ada masalah. Tapi nak sempurna, sebab ni tuan, semua ada hadis. Hadis tentang Nabi angkat tangan macam ni, semua ada hadis. Jadi elok kita buat yang sunat untuk sempurna kita punya sembahyang. Dalam takbir mengingati keagungan Allah. Makna pun Allah Maha Besar. Ingat, Allah ni Maha Besar, keagungan Allah. Tuan-tuan, kita kena
mengagungkan Allah tu dari segi zahir dan batin. Jangan tangan saja angkat tangan. Badan kita rokok, badan kita sujud, tapi hati kita apa dia? Tak menyerah kepada Allah Ta'ala. Hati kita tidak tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingati keagungan Allah. Allah melihat, tuan-tuan. Allah sentiasa melihat. Allahu nazirun ilayya. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat kepada kami. Lebih-lebih kita dalam sembahyang, tuan, kita kena hadirkan seolah-olah kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah, maka Allah melihat kita. Yang kedua, mengarahkan hati kita kepada Allah. Maknanya khusyuk. Kalau boleh jangan ingat yang lain. Yang ketiga, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam takbiratul ihram, jangan kita mandang ke kanan dan ke kiri. Ini makruh. Makruh dalam sembahyang banyak, kan? Dalam sembahyang kita, seluruh sembahyang daripada takbiratul ihram sampai salam, ada perkara-perkara yang makruh yang dilakukan. Antara lain, dalam sembahyang kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu tanda kan hati kita tidak khusyuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah hati dia khusyuk, nescaya apa dia? Anggotanya pun khusyuk. Tuan-tuan, sahabat semayang, dia punya tetap berdiri tegap tadi, tak bergoyang, tak bergoncang, sehingga kan burung kalau datang boleh tinggi atas kepala. Dia ingatkan tunggul kayu, dia ingat pokok dah mati, maka burung boleh hinggap, saking apa dia? Tidak bergerak, khusyuk. Ini pandang sana, pandang sini, garuk sana, garuk sini. Dalam mazhab Syafi'i, kalau 3 kali berturut-turut, hukumnya batal. Ini kita mazhab. Kalau pergi Mekah, Madinah tu lain cerita. Macam mana, bukan 3 kali bergerak, banyak kali bergerak. Itu mazhab lain, itu kita bincanglah. Tidak menoleh ke kanan dan kiri. Adapun bacaan, maka kesempurnaannya ada 3. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah kesempurnaannya dengan 3 macam juga. Membaca Fatihah dengan betul dan tertib. Membaca Fatihah dengan betul dan tertib. Masya Allah. Kalau kita baca, tengok dalam mengaji, dalam handphone, dia ada 100 berapa kesalahan dalam membaca Fatihah. Ini orang pakar dalam ilmu Quran, ilmu tajwid. Banyak bacaan Fatihah kita silap. Sebab orang dulu, tuan-tuan, nak betulkan sembahyang ataupun nak tegakkan sembahyang, Fatihah kena belajar apa? Berbulan-bulan baru dapat. Dah betul baru dia kata baru boleh sembahyang. Mana betul awak punya sembahyang. Membaca Fatihah dengan betul dan tertib. Ada tasydid, berapa tasydid? Dia lebih kurang 13 tasydid. Bismillahirrahmanirrahim 3. Pada bismillah, bismillah pada Allah Ta'ala sabdu, Hir-Rahman pada Ra, Ar-Rahim 1. Masya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim ada 2. Ar-Rahman pada Ra. Maliki Yaumiddin pada Dal ada 1. Ustaz Ahmad kalau mengajar, tuan-tuan, bab ni dia terangkan tentang Fatihah. Membaca Fatihah dengan betul dan tertib. Tak boleh kita tonggang balik. Dia ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab yang lain tak masuk Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama bagi mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab, tuan-tuan, dalam mazhab Imam Syafi'i kita kena ikut peraturan. Walaupun benda tu
bukan wajib, tapi kita kena ikut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim apa? 5. Silap itu sebenarnya 6. Yang ketujuh ayat ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Dan sunatnya tuan-tuan, kalau siapa yang ada nafas panjang, kita berhenti. Buat bacaan kita 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan baca terus. Sebab tuan-tuan, setiap yang kita baca tu, kita baca sini, Allah jawab. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, cuma tak dengar. Tengok hamba aku, puji aku. Faham? Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengok hamba aku, sanjung aku. Sanjung aku. Sebab kita baca, kalau dalam bahasa Imam Syafi'i, kita kena baca 7 ayat. Dengan 7 nafas. Tapi saya ingatkan tuan-tuan, pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, takdirnya tak cukup nafas, kita berhentilah. Ini ada orang dah nafas dia dah pendek, apa dia? Dia baca terus sirat, dia nak dapat sunat, dia nak ikut macam Imam Syafi'inya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujung tu dah nafas dah putus tuan-tuan. Tak boleh, kena jelas, kena jelas. Jangan pertahankan tu. Memang kalau boleh bagus, kita baca satu ayat je, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sekali satu nafas. Tapi kalau tak boleh, untuk sah sembahyang kita buat 2 kali nafas. Membaca dengan perhatikan artinya. Nak sempurna kita punya Fatihah, membaca dengan kita faham arti surah Al-Fatihah. Yang ketiga, mengamalkan apa yang dibaca. Kita amalkan apa yang kita baca daripada maknanya, tuan-tuan. Sebab antara lain, tuan-tuan, ni kita sepatutnya dalam bab semayang ni, kita kena usahakan apa sepanjang daripada takbir sampai salam, kita kena faham apa yang kita baca. Apa yang kita baca. Daripada Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nak lagi bagus, tuan, kita kena faham apa yang kita baca tadi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa makna? Subhana rabbiyal a'la, apa makna? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. InsyaAllah itu antara lain, tuan-tuan, untuk kita dapat khusyuk dalam sembahyang. Tetapi tuan-tuan, bagi orang dah makrifat kepada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Orang yang dah betul-betul makrifat kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah, maka dalam sembahyang, Masya Allah, khusyuk. Allahu Akbar, tenggelam, lazat, tenang, bahagia, bahagia. Ulau lalu depan dia pun dia tak nampak. Betul. Ada satu orang, tuan-tuan, ada anak ramai. Dia kata, ketika saya sembahyang Allahu Akbar, anak-anak nak bising ke nak apa-apa, silakan, tak ada masalah. Apa dia? Dia tak dengar. Dia tak dengar. Kita bukan tak dengar, semua kita dengar. Orang bisik pun kita dengar. Kita sembahyang, orang bisik pun kita dengar. Betul? Di dalam makam orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi kita, tuan-tuan, tentang makrifat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, bukan mudah. Kita ada idrak.
kekuasaan untuk apa ni? Fikiran. Jangan paksa-paksa tuan ni. Tak sama antara seorang dengan seorang, idraknya tidak sama. Lebih-lebih kita nak mengenal Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Baca mesti tertib. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil ayat 3 pula, tak boleh. Kemudian mesti dengan bahasa Arab. Tak boleh tukar tuan-tuan. Bacaan dalam sembahyang ada 5 yang rukunnya. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, dan juga memberi salam. Ini 5 bacaan ini mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh tukar dengan bahasa yang lain. Kemudian kena tertib, kena mualat berturut-turut. Tertib kena ada tertib mana? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu mualat. Tertib apa dia? Itu tertib. Mualat berturut-turut. Tak boleh berdiam yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Kecuali orang tu memang semput, imam semput. Tak apa, ini sihat, tak boleh. Batal. Bukan batal sembahyang. Batal Fatihah, kena baca balik. Jangan diam yang lama. Adapun rokok, maka sempurna dalam 3 perkara. Pertama, meratakan punggung, tidak jongkil dan tidak mendongak. Yang kedua, meratakan kedua tangan, meletakkan kedua tangan pada lutut dan merenggangkan jari-jari. Yang ketiga, tamakninah, tenang dalam rokok. Ini 3 perkara yang kita perhatikan dalam rokok. Yang pertama, meratakan punggung, tidak jongkil dan tidak dongak. Hukumnya sunat tuan-tuan. Kita nak ratakan kita punya rokok daripada berdiri, kita bongkokkan badan kita, 2 tangan kita mencapai lutut, genggam lutut kita, genggangkan, ratakan. Jangan terlalu menjunam, jangan mendongak. Ini sempurna. Tapi orang tu boleh, dia sihat, boleh rokok macam tu, tapi dia rokok sikit aja, macam ni, rokok sikit. Patutnya rokok macam ni, maka hukumnya tidak sah. Melainkan orang yang bongkok memang penyakit, itu tak ada masalah. Yang penting kita jaga dalam rokok tadi ialah tamak nina. Mana berhenti, tenang. Jangan orang seperti patuk ayam. Jadi sempurnaan tamak rokok tadi ialah kita bongkokkan badan kita, 2 tangan kita mencapai 2 lutut dan jari-jari tangan kita genggangkan. Hukumnya sunat. Kemudian meratakan kita punya badan, hukumnya sunat. Tapi tamak nina tu wajib, rukun. Kita kena beza tuan. Senang aja kaedah fiqh ni. Kalau sunat kita tak buat, tak apa, tak salah. Tapi kalau rukun, tamak ini sifat bagi rukun. Dia bukan rukun, sifat bagi rukun. Rukun apa? Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Ini rukun. Tamak nina pada 4 tempat ni, tamak nina sifat bagi rukun. Tamak nina ni sifat bagi rukun rokok, sifat bagi rukun sujud, sifat bagi rukun duduk antara sujud, sifat bagi rukun rokok i'tidal.
Rekuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Ini sifat pada 4 perkara ni. Kalau orang yang tak ada tamak nina, hukumnya batal sembahyang dia. Ada pun sujud, maka sempurna sujud tadi dengan 3. Pertama, meletakkan kedua tangan di muka telinganya. Cara kita letak tangan kita, apa dia? Tentang dengan apa dia? Telinga kita. Kita sujud. Ini sunat. Cara macam ni hukumnya sunat. Sunat dalam sujud, kita letakkan dua tapak tangan kita tentang dengan telinga kita. Ada 3, meletakkan kedua tangan di muka telinga. Yang kedua, tidak menghampar kedua lengannya. Tidak menghampar. Itu makruh. Jangan buat makruh. Kita sujud tuan-tuan, macam ni. Letak dua siku kita dekat-dekat dengan lantai. Kita sujud ini. Ada orang suka buatnya tuan-tuan. Nabi larang tu. Itu bukan pakai makruh dalam sembahyang. Yang ketiga, tamak nina. Di dalam tamak nina, tenang dalam sujud dan membaca tasbih dengan takzim dan mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Banyak tuan-tuan ni. Ada beberapa syarat tuan-tuan. Pertama, mesti dengan 7 anggota. Sujud kena 7 anggota. Dahi kena terbuka. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 jari-jari kaki. Kalau boleh 10 jari kaki kena tempat sejadah, tempat biak. Paling kurang 1. Ibu jari je katakan. Paling kurang. Kalau satu orang tu dia sujud, jari kaki dia tegak macam ni, tidak, bukan perut jari, maka hukumnya batal. Apa dah lagi kalau dilipat, kuku dia kena. Saya nak lakonkan tuan-tuan, saya punya lutut sakit. Saya ingat duduk atas meja tadi, dah ada kursi bawah ni, duduk bawah lah, insyaAllah. Kemudian punggung mesti tinggi daripada kepala. Jangan sampai berkata, mesti punggung tinggi daripada kepala. Kemudian dahi kena tekan sikit tempat sejadah, tempat sujud. Jangan kita sujud, waktu sujud kita layang je, layang. Tahu layang tak? Touching. Tak sah. Kena tekan. Kata ulama, mesti ibarat ada kapas, kita letak dekat tempat sujud kita sujud. Jadi kalau kita tekan kepala tempat sujud, kapas tu sejat. Tapi kalau kita touching aja, kapas tu tidak sejat. Hukumnya tidak sah sujud. Tidak sah sujud. Kemudian jangan ada satu benda, kita dah bincang dulu tadi, jangan ada sesuatu yang menghalang kita, dahi kita tempat sujud. Kita pakai mask betul. Kemudian kita nak sembahyang, kalau boleh tuan-tuan ni, sembahyang jangan kita pakai mask. Nabi larang. Itu ada hadis tuan-tuan ni. Barang siapa yang sembahyang tutup dia punya mulut ni, maka Allah akan tutup besok dengan bara api neraka. Jadi waktu nak sembahyang kita buka. Ada orang tu dia tak buka, dia letak dekat apa ni? Dekat mana? Telinga. Kemudian bila dia sujud atas apa ni? Menutup muka. Bila dia buka, apa ni? Ikut sama lah. Tak boleh. Kita tak boleh sujud di atas sesuatu yang kita bawa
kita ketika dia bergerak, kita bergerak, benda tu bergerak. Ini dia mengimpor je. Kemudian kita sujud, imam sujud atas ni pula, atas wayar ni. Kita berdiri, wayar ni kau tak, hukumnya batal. Kecuali sini kita sujud atas ni banyak tak? Sujud, imam sujud atas ni, kemudian imam berdiri, ini tetap sini juga, ini tak bergerak, hukumnya sah. Faham? Tapi kalau tu sebab kadang-kadang saya kalau pakai ini kurang khusyuk, asyik nak tepi saja, jangan sujud atas wayar ini. Cuma kita kena faham tuan-tuan ni. Kita ada ni, ada sikit insya-Allah. Kita ambil sunnah tuan-tuan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. حي على الصلاة حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, saya pergi Mekah tadi sekejap. Azan ni memang azan Mekah, tuan-tuan. Rindu, Masya Allah. Menangis saya. Syabas Bilal. Azan Mekah. Allahu Akbar. Seronok saya. Rindu ke Mekah. Di azan orang saya kat Mekah dia. Allah. Jazakallah khairan. Seronok tuan-tuan ni. Dan baru-baru ni dekat Selangor ni ada bila sedang azan betul. Dia sedang azan baca asyhadu an la ilaha illallah, senyap aja. Orang kata mikrofon rosak, pergi tengok apa je. Bila sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insya-Allah suka nak. Masya-Allah, hebat banget. Allahu Akbar. Ini semua bahagian masing-masing. Kita buat saja ikhlas kerana Allah Taala. Adalah ganjaran-ganjaran yang Allah akan bagi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Syabas. Sedap suara azan ni. Dulu pun dengar suara azan ni, tapi tak pernah macam ni pula. Dan sujud membaca tasbih dengan ta'zim, dengan mengagungkan Allah SWT. Adapun duduk, maka sempurnanya dalam 3. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini duduk apa ni? Duduk tahiyat awal duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini hukumnya sunat tuan-tuan ni. Boleh faham tak? Ini duduk iftirash. Duduk iftirash. Kita duduk atas punggung kita, atas kaki kiri. Kemudian kanan kita ni boleh. Ni dah tak boleh ni tuan. Dulu main bola, main tonjol aja. Dah kena diri. Allah ma'ai. Macam ni. Saya boleh tengok orang boleh tahiyat macam ni. Masya Allah. Seronok saya. Kita tahu tu sunnah Rasulullah. Dulu kita boleh buat, sekarang tak boleh buat. Masya Allah. Masya Allah. Ini nama duduk iftirash. Duduk tak boleh tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir macam ni, punggung kita kena boleh lantai. Ini duduk tawaruk. Ini duduk istirahat. Kemudian ada lagi satu duduk, namanya duduk istirahat. Duduk istirahat. Makna kita daripada sujud yang pertama, jadi kita kena tahu dalam sembahyang ni ada 4 cara duduk, 3 cara duduk. Duduk yang pertama iaitu duduk tahiyat awal. Ini duduk apa dia? Iftirash. Duduk tahiyat akhir, ini duduk tawaruk ni. Sunat. Satu lagi duduk istirahat.
sujud, nak bangkit daripada rakaat kedua, rakaat pertama dan bangkit yang ketiga, duduk dulu. Allahu Akbar. Ada orang tadi Allahu Akbar. Ni tak dapat sunat. Duduk istirahat. Ada orang duduk istirahat lama. Kan kita sembahyang sunat tasbih, tuan. Betul tak? Sembahyang sunat tasbih. Betul? Duduk lama, betul tak? Itu nama duduk istirahat. Dapat pahala. Siapa dia daripada sujud terus bangkit, dia duduk istirahat, dia hilang pahala. Satu daripada duduk istirahat. Baik, sekejap lagi kita tutup pengajian kita. Adapun duduk maka sempurna dalam 3, duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian bertasyahud dengan ta'zim. Baca tahiyat dengan ta'zim, berdoa untuk dirimu dan kaum muslimin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian salam dengan sempurna dalam kita duduk tahiyat akhir tadi. Apa dia? Salam dengan sempurna. Dalam rukun sembahyang ada apa dia? Duduk membaca tahiyat akhir. Betul? Yang ke-12 duduk membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir, duduk ketika macam itu rukun. Yang ke-13, rukun 13, memberi salam. Dan memberi salam mesti dalam keadaan duduk lagi. Kita tengah tahiyat. Nak beri salam kena sedang duduk juga. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama tu. Tapi kalau dia fil alamina innaka hamidum majid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, entah dia nak pergi mana pun tak tahu. Batal sembahyang. Tak sah sembahyang. Mesti duduk membaca tahiyat akhir dan duduk juga ketika memberi salam. Ni kita bincang yang zahir saja tuan-tuan ni. Sebenarnya kita kena lagi memahami tentang sembahyang ini. Banyak maksud yang tersembunyi dalam bacaan, dalam perbuatan kita. Masya-Allah. Kita kena bayangkan bagaimana bahawa tahiyat ini, duduk tahiyat ni, bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Masya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf lah, suara saya kurang memuaskan, tapi itulah saja yang dapat saya sarankan. Jadi tak apa selesa tuan-tuan. Tolong doakanlah saya tuan-tuan. Kalau ada jampi-jampi bagilah saya, insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan kita baca selawat sekali lagi dan baca doa penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaih, wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaih. Ya Allah ridha bil Mustafa, Ya Allah ridha waghfir lana Ya Sayyidi ma qad madha. Ya Allah ridha bil Mustafa, Ya Allah ridha waghfir lana Ya Sayyidi ma qad madha. Ya Allah ridha bil Mustafa, Ya Allah ridha waghfir lana
يا سيدي ما قد مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق نآنا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل